Alright. This call is now being recorded. Okay. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian itu adalah milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya dan kami memohon pertolongannya, kami memohon ampun daripadanya dan kami mohon berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan diri-diri kita dan daripada keburukan amalan-amalan kita. Siapa yang Allah berikan hidayah, siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tiada siapa yang boleh menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan dia, maka tiada petunjuk baginya. Tiada yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahawa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bahawa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita sambung lagi bacaan kitab kecil kita. Kitab kecil yang bertajuk Tahsinul Bait Minasyaitan, karya Syekh Walid bin Abdul Salam Bali. Kitab kecil yang diberi tajuk Membenteng Rumah daripada Syaitan. Dan kita telah pun membaca beberapa benteng yang dicadangkan oleh penulis, iaitu Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, yang mana yang pertama beliau mencadangkan supaya kita jaga rumah kita daripada syaitan, supaya syaitan tak masuk dalam rumah kita. Jadi yang pertama Syekh Wahid cadangkan supaya kita berzikir, kita baca doa masuk rumah. Kemudian yang kedua, benteng yang kedua yang dicadangkan oleh Syekh Wahid untuk mengelakkan daripada syaitan masuk dalam rumah kita ialah dengan memberi salam kepada ahli keluarga. Bagi salam, bila kita nak masuk rumah, kita bagi salam. Yang pertama tadi, kita nak masuk rumah, kita baca doa masuk rumah. Dan Syekh Wahid juga menyebut dalam benteng yang kedua ni, walaupun dalam rumah tak ada orang, bila kita balik rumah, contohnya balik daripada mana-mana, kita balik rumah, tak ada orang, kita bagi salam juga. Kemudian yang ketiga, benteng yang ketiga, Syekh Wahid mencadangkan apabila kita masuk rumah, kita sebut nama Allah. Iaitu kita sebut juga Bismillah. Dan bila kita makan, kita sebut Bismillah juga. Sebab kalau kita, sebab Nabi SAW bagi tahu kita, kalau kita masuk rumah, kita tak sebut Bismillah, nanti syaitan ada tempat bermalam di rumah kita. Dan kalau kita tak sebut Bismillah masa kita makan, nanti syaitan ada makan malam di rumah kita. Ada hidangan untuk dia di rumah kita.
Jadi benteng yang ketiga kita kena amalkan. Ketika nak masuk rumah, kita ucap bismillah. Ketika kita nak makan, kita ucap bismillah. Dan benteng yang keempat, Syekh Wahid mencadangkan supaya kita banyakkan membaca Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran supaya malaikat suka datang rumah kita. Jadi bila malaikat rahmat datang rumah kita, syaitan tak suka datang rumah kita. Okey. Dan dalam perbahasan benteng yang keempat tu disebutkan juga orang Islam yang baca Quran tu dia adalah seperti buah sitrus. Ya, Najib. Angkat tangan. Ada apa? Ada soalan? Datuk Najib ada angkat tangan, ada soalan? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Syekh Wahid menyebut satu hadis yang menyatakan bahawa seorang yang beriman yang membaca Al-Quran, ia adalah seperti buah sitrus yang mana buah ni harum baunya dan manis rasanya dan sedap rasanya. Jadi syaitan dia tak suka harum, dia suka tempat yang busuk. Jadi dengan sebab itu Syekh Wahid mencadangkan kita memperbanyakkan baca Al-Quran dalam rumah supaya syaitan tak suka datang rumah kita. Yang kelima, benteng yang kelima, Syekh Wahid mencadangkan bila syaitan masuk rumah. Yang pertama sampai yang keempat, syaitan tak masuk lagi dalam rumah. Tapi bila syaitan masuk dalam rumah, apa kita nak buat? Syekh Wahid membawakan hadis yang bahawa Rasulullah SAW menyebut bahawa rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan akan keluar daripadanya. Syaitan akan keluar daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi itu benteng yang kelima. Dan malam ini kita akan sambung benteng yang keenam. Cadangan Syekh Wahid yang keenam ini ialah supaya kita sucikan rumah daripada suara iblis. Jadi malam ini kita akan baca benteng yang keenam. Dan matlamat sesi malam ini ialah yang pertama kita nak mempelajari cara yang keenam. Ini salah ni. Sebenarnya cara yang keenam. Cara membenteng rumah daripada syaitan. Yang kedua, kita nak mengetahui tanda-tanda kehadiran syaitan ke dalam rumah kita. Yang ni sebenarnya kita dah baca sebelum ni dalam benteng yang kelima. Tapi kita baca sekali lagi sebagai peringatan. Yang ketiga, kita nak mengetahui pendapat ulama tentang suara syaitan. Dan yang keempat, mengetahui sebab perlunya menyucikan rumah dari suara syaitan. Dan yang kelima, kesimpulan insyaAllah. Apakah dia suara syaitan? Okey, kita teruskan lagi. Benteng yang keenam yang kita berikan tajuk sucikan rumah daripada suara syaitan. Apakah dia suara syaitan? Jadi kita nak tahu apakah dia suara syaitan. Okey. Jadi ini ialah tanda-tanda kehadiran syaitan dalam rumah. Macam mana kita nak tahu ada syaitan ke tak dalam rumah? Yang pertama, bila timbul banyak masalah, itu maknanya ada syaitan lah. Yang kedua, berlaku perkelahian ataupun pertengkaran. Bila ada syaitan, syaitan tak duduk senyap dalam rumah kita. Dia akan buat ahli rumah tu berkelahi, bertengkar, bergaduh.
Yang ketiga, ada ahli keluarga yang tidak mendengar kata. Contohnya suami, isteri tak dengar kata suami contohnya. Ataupun anak-anak tak dengar kata-kata ibu bapa. Itu makna ada tanda kehadiran syaitan. Seterusnya, benteng yang ke-6 ini, Syekh Wahid menyebut bahawa kita perlu mensucikan. Kita perlu sucikan rumah kita daripada suara syaitan. Apa yang dimaksudkan dengan suara syaitan? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-64. Di dalam buku kecil ni, Syekh Wahid bawa sikit je. Syekh Wahid sebut dalam ni, kata beliau, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wastafziz man istata'ata minhum bisautik. Wastafziz man istata'ata minhum bisautik. Tapi ayat ni sebenarnya ada panjang lagi. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitan illa ghurura. Ayat ni sebenarnya, kita baca terjemahannya dulu. Dan desak serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu. Dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka. Dan turut campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak mereka. Dan janjikanlah mereka dengan janji-janjimu, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Ini terjemahan oleh Syekh Abdullah Muhammad Basmih, terjemahan Quran. Sebenarnya ayat sebelum ni menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Ayat sebelum ni menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Boleh tengok tak? Mana dia? Salah. Dalam surah Al-Isra ni, Allah Ta'ala sebut sebenarnya kisah antara Nabi Adam dengan Iblis. Kemudian bila Allah Ta'ala perintahkan Iblis untuk bagi hormat kepada Nabi Adam, Iblis tak mau. Kemudian berlakulah percakapan ataupun dialog antara Iblis dengan Allah Ta'ala. Dan Iblis minta supaya dia ditangguhkan. Hukumannya ditangguhkan. Sebab dia kata dia nak bawa manusia bersama dia dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu kepada Iblis, kamu diberikan tempoh. Jadi kamu cubalah untuk menghasut anak Adam. Lebih kurang macam itulah. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut ayat ni juga. Allah Ta'ala sebut dan terjemahannya, dan desak serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu. Ini Allah cakap kepada syaitan, kepada Iblis. Allah sebut kepada Iblis. Jadi ulama kata, apa yang dimaksudkan dengan suaramu ni, ada ulama kata, antaranya Mujahid, seorang ulama salaf, beliau berkata suara syaitan yang dimaksudkan ialah muzik.
Suara syaitan itu ialah muzik. Okay. Kemudian Syekh Wahid membawakan 2 hadis berkaitan dengan muzik. Iaitu hadis yang pertama, An Abi Malik Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Malik Al-Ash'ari, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifu Allahu bihim al-ard wa yaj'alu minhum al-qiradah wal khanazir. Maksudnya, daripada Abu Malik Al-Ash'ari, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sebahagian daripada umatku benar-benar akan minum arak yang mereka namakan dengan selain namanya. Dimainkan atas kepala mereka dengan alat muzik dan nyanyian. Allah akan tenggelamkan mereka. Allah akan tenggelamkan mereka dengan bumi, dan Allah jadikan sebahagian mereka sebagai kera dan babi-babi. Ini ada satu golongan yang Allah akan hukum mereka dengan hukuman, iaitu Allah akan tenggelamkan mereka dalam bumi, seperti yang berlaku kepada Qarun. Qarun ditenggelamkan, dimakan oleh bumi. Kemudian ada manusia yang dihukum oleh manusia menjadi kera, dan ada juga yang menjadi babi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis nombor 4020, dan sanadnya sahih. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ialah hadis Abu Malik Al-Ash'ari juga, bahawa Rasulullah SAW, dia mendengar Rasulullah SAW berkata, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Benar-benar akan ada daripada kalangan umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, kain sutera. Zina ni haram untuk lelaki dan perempuan. Sutera halal untuk perempuan, haram untuk lelaki. Tapi ada orang lelaki kata halal untuk mereka. Kemudian arak haram untuk semua orang. Dan juga alat muzik. Rasulullah SAW kata alat muzik tu haram, tapi ada orang yang akan kata ia halal. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Okey, seterusnya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, belum lagi. Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali menyebutkan beberapa kata ulama. Beliau menukilkan beberapa kata-kata ulama. Yang pertama, beliau menukilkan kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-ghina yanbitun nifaq fil qalbi kama al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi kama yunbitul ma al-baqal. Muzik menimbulkan sifat munafik dalam hati, dalam jantung, seperti mana air menumbuhkan keladak. Kemudian Yazid bin Al-Walid berkata, iyyakum wal ghina, hati-hatilah kalian dengan muzik, fa innahu yanqusul haya
kerana sesungguhnya ia mengurangkan sifat malu. Wa yazidus syahwah, dan ia menambah syahwat, nafsu. Wa yuhdimul muru'ah, dan ia merosakkan maruah. Wa innahu layanuba anil khamr, dan sesungguhnya ia menggantikan arak. Wa yaf'alu ma yaf'aluhu as-sakar, dan orang yang mendengar nyanyian ini, mendengar muzik ini, mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang mabuk. Kemudian dinukilkan pula kata-kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, al-istima' ila al-aghani fisq. Mendengar kepada muzik itu adalah satu kefasikan. Wa qala Malik. Kemudian Imam Malik menyebut, indama su'ila 'anil ghina, ketika beliau ditanya tentang muzik, kata Imam Malik, innama yaf'aluhu al-fussaq. Sesungguhnya yang melakukannya, yang mengambil alat muzik ini ialah orang-orang yang tidak bermoral. Dan Imam Asy-Syafi'i pula berkata, al-ghina lahwun makruhun. Muzik itu perkara yang melalaikan dan dibenci. Wa man istakthara minhu fahuwa safihun turaddu syahadatuhu. Dan siapa yang memperbanyakkan daripada mendengarnya, daripada siapa yang banyak mendengarnya ke mengambilnya ke, maka dia adalah orang yang safih, ni rasanya bodoh, orang yang bodoh. Ditolak syahadahnya, persaksiannya ditolak. Kemudian disebut pula pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi la yu'jibuni. Muzik itu menumbuhkan sifat nifak dalam jantung hati, dan ia tidak, aku tidak gemarkannya. Ini kata Imam Ahmad. Faqad tabayyana laka akhil muslim hurmatul ghina. Kemudian Syekh Wahid kata, telah jelas bagimu wahai saudaraku yang muslim tentang haramnya muzik. Ini Syekh Wahid bin Abdul Salam berpendapat. Beliau berpendapat bahawa muzik ini haram. Wa annahu sautus syaitan, dan ia adalah suara syaitan. Wa idza nada syaitan fi baitin ijtama'a alaihi junudih. Dan apabila syaitan memanggil, apabila syaitan menyeru dalam rumah, apabila diseru syaitan-syaitan ke dalam rumah, ijtama'a alaihi junudih, akan berhimpunlah di dalam rumah tersebut tentera-tenteranya. Min kulli makanin, dari seluruh tempat. Jadi dari banyak tempat tentera-tentera syaitan ni akan berkumpul di rumah yang diseru di dalamnya, yang ada suara syaitan. Lalu fa'asau fil bait fasadan. Mereka, syaitan-syaitan ni menimbulkan kerosakan di dalam rumah. Wa auqa'u fihi asy-syiqaq wal furqah, dan ia menimbulkan di dalamnya perpecahan antara ahli keluarga. Patutnya ahli keluarga ni bersatu, tapi syaitan bila dia duduk dalam rumah, dia akan membuat ahli keluarga tidak bersatu. Mereka akan berpecah-pecah. Wal baghdha wasyahna, dan akan timbul kebencian dan akan timbul permusuhan.
فإذا كثر الغناء في البيت أشد فيه الشياطين. Apabila banyaknya muzik dalam rumah, akan bersaranglah di dalamnya syaitan-syaitan. Wattakhadhathu laha maskanan, dan mereka akan mengambil rumah tersebut sebagai tempat tinggal. Fa'alaika akhil muslim, maka wajib ke atasmu wahai saudaraku yang muslim untuk bitathhir baitika minal ghina, untuk mensucikan rumah kamu daripada muzik, sama ada sawa'un minal mizya am tilfaz au ghairihima, sama ada muzik daripada radio ataupun daripada TV ataupun dari selain kedua-duanya. Jadi itulah dia bacaan daripada kitab Tahsinul Bait Minasyaitan, benteng yang ke-6, seperti yang dicadangkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Jadi malam ini kita telah mempelajari cara yang ke-6. Ini sebenarnya cara yang ke-6, tersilap. Cara ke-6 membenteng rumah daripada syaitan, iaitu dengan cara mensucikan rumah kita daripada suara syaitan, iaitu suara syaitan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, dalam surah Al-Isra' tu, kata ulama' ia merujuk kepada muzik. Kemudian yang kedua, kita juga telah mengetahui tanda-tanda kehadiran syaitan ke dalam rumah. Maknanya apabila berlakunya perpecahan dalam rumah, berlakunya perkelahian, bila berlakunya ada yang bila berlakunya kedegilan, contohnya tak dengar cakap mak, tak dengar cakap ayah, itu ada tanda-tanda kehadiran syaitan. Kemudian yang ketiga, kita telah mengetahui pendapat ulama tentang suara syaitan. Kita sebutkan tadi pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Kemudian kita juga mengetahui sebab perlunya menyucikan rumah dari suara syaitan. Sebab bila ada suara syaitan, dia seolah-olah menyeru syaitan-syaitan untuk datang berkumpul dalam rumah kita. Jadi kita tak mau syaitan ni datang berkumpul dalam rumah kita. Jadi kita jangan biarkan ada suara syaitan dalam rumah kita. Jadi secara kesimpulannya, kita hendaklah mengambil syaitan sebagai benar-benar dia tu sebagai musuh kita. Kita tak nampak dia, tapi sebenarnya tiap-tiap hari dia datang menyerang kita. Dia memang nak masuk rumah kita, tapi kita boleh buat benteng supaya dia tak masuk rumah kita. Antaranya dengan kita baca bismillah sebelum masuk, kita baca bismillah sebelum makan, banyakkan baca Quran di rumah. Kalau ada syaitan dalam rumah, kita rasa ada syaitan, kita baca surah Al-Baqarah, syaitan lari. Tapi kena selalu baca lah, sebab bila dia dah habis baca, mungkin dia akan datang balik. Jadi itu saja yang ke-6 ni, benteng yang ke-6 ni. Itu saja benteng yang ke-6 ini untuk malam ini. Jadi sebelum kita tamatkan sesi malam ni, kita tanya beberapa soalan sebagai satu kuis lah. Kita panggil dia kuis lah. Okey. Sekarang ni cara menjawabnya ialah dengan menulis di ruangan chat. Okey. Tulis di ruangan chat. Kita tengok siapa yang tahu jawapan.
kita akan bagi masa 5 saat untuk menjawab. Soalan ada 3 insyaAllah. Okey, soalan yang pertama. Okey, dah bersedia? Kalau dah bersedia semua, alright, semua dah bersedia. Okey. Okey, soalan yang pertama. Tulis dekat ruangan chat ni. Datuk Najib sudah bersedia ke? Ustazah Nuyun? Masuk? Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Siapakah yang menyebut tentang suara syaitan? Siapakah yang menyebut tentang suara syaitan dalam surah Al-Isra dalam Quran? Siapakah yang menyebut tentang suara syaitan dalam surah Al-Isra? 1, 2, 3. Okey, mari kita lihat jawapannya. Ni dia. Chat ni. Oh, sini. Okey. Dekat sini ada yang kata ulama, ada yang kata Nabi Muhammad SAW. Okey, jawapannya ialah yang menyebut tentang suara syaitan di dalam surah Al-Isra ialah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang sebut suara syaitan. Wastafzis man istata'ta minhum bisautika. Siapa yang sebut ni? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Yang mana terjemahannya ialah dan desak. Allah Ta'ala sebut kepada syaitan, kepada iblis. Allah Ta'ala sebut kepada iblis dan desak serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuknya dengan suaramu. Kemudian ulama tafsirkan sebagai suaramu ini sebagai suara syaitan. Okay. Suara ni yang dimaksudkan dengan suara ni ialah suara syaitan. Dan ulama tafsirkan suara syaitan ini ialah muzik. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey. Dalam surah apakah nama surah yang Allah Ta'ala sebut suara syaitan? Suaramu. Suaramu. 1, 2, 3. Jawapannya ialah surah Al-Isra. Jawapannya ialah surah Al-Isra. Surah nombor 17. Nampaknya Pak Lang dengan Iman betul jawapan. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Surah apakah yang boleh dibaca dalam rumah untuk menghalau syaitan? Surah apakah yang boleh dibaca di dalam rumah untuk menghalau syaitan? 1, 2, 3. Kita lihat siapa yang betul. Oh, Masya Allah. Semua jawab betul.
Surahnya ialah surah Al-Baqarah. Seperti mana yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita bahawa rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan akan lari daripadanya. Jadi itu saja malam ini. Terima kasih semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Aku tak boleh berhenti. Oh.